Puan yang dirahmati oleh Allah sekalian, kepada Allah, kita dapat bersama-sama pagi ini. Semalam pun kita dah sama-sama. Alhamdulillah pagi ini sekali lagi dapat kita jumpa lagi di hari yang baru. InsyaAllah mudah-mudahan kita doa kepada Allah, Allah bukakan segala kebaikan yang ada pada hari ini, yang Allah telah berikan, yang Allah telah tuliskan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita segala kebaikan yang ada pada hari ini, mudah-mudahan. Jadi kita adalah manusia yang hamba Allah yang beriman. Jadi apakah panduan kita, apakah tempat kita bergantung? Kita ni tak ada daya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan kita ni tiada daya dan upaya, melainkan daripada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita memperbanyakkan doa kepada Allah supaya di permulaan pagi hari ini, supaya Allah bantu kita sepanjang hari ini. Dan jangan kita lupa, jangan kita tinggal untuk kita mulakan hari dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah, insya-Allah hari ini kita akan sambung tadabbur Al-Quran. Saya diberikan masa 1 jam daripada 7.35 sampai 8.35 insya-Allah. Apa yang saya berhasrat nak kongsikan pada pagi ini, semalam saya kongsikan berkenaan dengan haji. Subhanallah, ramai sangat yang membuatkan perbincangan kita semalam menarik. Soalan-soalan dan celahan-celahan, sebab ibadah haji itu ibadah yang menyempurnakan Islam kita. Dan sekarang musim pada jemaah sedang bersiap-siap untuk tiba ke tanah suci. Ada yang dah sampai sana, ada yang masih lagi menunggu penerbangan di hari Sabtu, di hari Ahad, semata-mata untuk sampai di sana sebelum bermulanya 8 Zulhijjah, untuk masuk untuk bermula di Arafah lah, insya-Allah, untuk bermula di Arafah. Al-Hajju al-Arafah, haji itu adalah hari Arafah. Jadi nanti sama-samalah kita masuk je Zulhijjah, nanti awal Zulhijjah kita banyakkan takbir, banyakkan takbir, kerana bukan takbir yang selepas solat tu. Takbir selepas solat tu kita panggil takbir muqayyad, takbir muqayyad. Tapi yang saya maksudkan ni takbir mutlak, yang kita duduk tanpa solat tu, macam kita berzikir. Sebab apa? Semalam kita tengok yang 1 hingga 10 Zulhijjah tu adalah hari-hari yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari-hari tersebut melainkan banyakkan bertakbir, bertahmid dan bertahlil, kan? Semua ketiga-tiga tu ada pada takbir raya yang kita hafal tu, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu semua ada. Takbir ada, tahlil ada, tahmid pun ada. Jadi tak lama lagi dah nak masuk awal Zulhijjah. Dan semalam saya kongsikan apa maksud bulan Zulqa'dah. Maksud bulan Zulqa'dah ialah bulan dihentikan peperangan. Kenapa? Untuk memberikan laluan kepada para jemaah haji untuk untuk berangkat, untuk berlepas ke tanah suci untuk menunaikan haji. Okay? Allah SWT sebutkan dalam ayat yang lain, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah pada bulan-bulan yang maklum. Bila? Bermula bulan Syawal lagi.
bermula bulan Syawal lagi, orang dah mula masuk ke tanah suci untuk berniat melakukan ibadah haji. Jadi kita tak sabar-sabarlah nak sampai waktu itu. Kalaulah kita jemaah lagilah kita rasa sangat seronok kerana kita nak menyempurnakan agama kita. Selesai haji tu, insya-Allah selesailah rukun Islam kita. Jadi itulah yang didambakan oleh semua orang, yang mana agak sukar untuk dapat peluang tu. Tambah-tambah lagi kuota yang diberikan hanya lebih kurang 30,000 sahaja setahun. Dan tambah-tambah lagi dengan SOP yang ketat, kena buat pemeriksaan kesihatan, cek darah, cek kolesterol, cek berat badan. Jadi mudah-mudahan dengan berkatnya kita sentiasa berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah pilih kita masuk dalam mereka yang terpilih untuk menunaikan haji. Saya pun tak ada rezeki nak menunaikan haji pada tahun ni, tapi Alhamdulillah Allah telah berikan peluang kepada saya banyak 2 kali untuk mengerjakan ibadah haji. Satu pengalaman yang sangat manis dalam hidup, yang tak dapat digambarkan. Boleh dikongsikan, boleh diceritakan, tapi tak dapat digambarkan betapa manisnya pengalaman mengerjakan haji. Jadi buat kawan-kawan yang ataupun ahli-ahli jemaah sekalian yang pernah mengerjakan ibadah haji, dia tahu perasaan macam mana, betapa seronoknya mengerjakan ibadah haji. Maka jadikanlah itu doa yang wajib bagi kita apabila kita masih lagi belum dijemput mengerjakan haji. Mintalah setiap waktu solat, setiap kali waktu solat, jangan tinggalkan doa untuk kita doa supaya Allah pilih kita untuk mengerjakan haji sebelum kita mati. Mudah-mudahan dapatlah kita menunaikan haji sekali seumur hidup, seperti mana Nabi SAW pun sekali sahaja seumur hidup mengerjakan ibadah haji. Jadi pada hari ini saya berhasrat untuk sambung dah. Semalam saya berhenti di mana, kalau kita tak dijemput untuk mengerjakan haji, apa yang kita perlu buat, apa yang kita boleh buat. Antara perkara yang kita boleh buat lagi ialah kita berpuasa pada 10 kita berpuasa pada hari Arafah. Kita berpuasa pada hari Arafah. Ingat hari Arafah, jemaah di sana sedang wukuf di Arafah, kan? Kita tengok sekejap, hari Arafah tahun ni akan jatuh beberapa hari bulan di Malaysia. Mungkin dia akan berbeza, mungkin ada berbeza takwim tu nanti, wallahu alam tahun ni macam mana, tapi dijangka 27 hari bulan 27 hari bulan 6. Sekejap saya tengok hari Arafah 28 hari bulan 6, insya-Allah. 28 hari bulan 6 hari Arafah, maka kita niatkan diri kita untuk berpuasa pada hari tersebut. Hari di mana Allah buka pintu langit. Allah buka pintu langit untuk hamba-hambanya yang berdoa di Arafah. Jadi kita yang tak mengerjakan haji, kita boleh dapatkan juga pahala untuk beribadah pada hari tersebut ialah dengan cara berpuasa pada pada hari Arafah. Alhamdulillah. Jadi antara perkara lagi yang kita boleh buat ialah kita boleh mendaftarkan diri dalam ibadah korban. Dan dalam hari Arafah tu, hari yang ke-9, kan, hari ke-9 Zulhijjah. Jadi pada hari yang ke-10 kita akan hari raya lah, mulai hari raya lah, kan, mulai hari raya Aidil Adha. Apa maksud Aidil Adha? Kita tahu Aidil Fitri itu hari raya Fitri itu dia macam iftar, dia adalah seolah-olah macam berbuka puasa lah. Kita berpuasa 30 hari sebulan,
Jadi hari raya Aidilfitri itu hari yang kita kena berbuka puasa. Kita diharamkan untuk berpuasa pada hari tersebut. Itu Aidilfitri. Tapi Aidil Adha pula, maksud dia ialah hari raya Adha. Adha itu adalah waktu duha. Apa maksud waktu duha? Maksudnya ialah ibadah korban di uh, apa nama ni dilakukan pada waktu duha. Itulah maksud adha. Kan kalau kita kata waktu pagi apa? Waktu pagi asbaha. Kalau siapa yang baca ma'thurat, kan zikir ma'thurat kan. Uh, Allahumma asbaha bi min kulli ni'matin, kan, ataupun Allahumma inni asbahtu. Kan apa maksud asbahtu? Asbahtu adalah maksudnya ialah pagi. Aku berada pada waktu pagi. Jadi adha pula ialah aku berada pada waktu duha. Itu maksud Aidil Adha. Kerana ibadah korban tu dilakukan pada waktu duha. Okey. Kalau nak buat ibadah korban awal-awal pagi tak boleh. Dia kena solat. Solat dulu. Dia kena solat dulu. Solat tu pula kena selepasnya waktu masuknya waktu duha. Kan solat seawal. Okey. Buat seawal waktu pun kena masuk dulu waktu duha. Tak boleh lepas subuh terus solat. Pengalaman saya duduk di Madinah dulu, waktu hari raya Aidil Adha ni, kita salat subuh. Lepas kita salat subuh tu, kita akan takbir panjang-panjang. Takbir sampailah masuknya waktu duha, matahari dah naik sikit, dah cerah sikit, maka Bilal pun akan umumkanlah untuk salat hari raya. Barulah bersurai. Kalau lah ada rezeki perempuan tapi susah nak pergi umrah waktu hari raya Aidil Adha ni, sebab visa biasanya ditutup kan. Sebab visa tersebut, waktu tersebut adalah visa orang-orang mengerjakan haji. Wallahu alam. Tapi kalau ada rezeki dapat raya haji di sana, dia akan lepas solat subuh tu tak balik. Lepas solat subuh tu duduk takbir ramai-ramai sepanjang-panjang waktu sampai masuk waktu duha, barulah akan buat solat hari raya dan khutbah. Selesai khutbah tu barulah masing-masing pakat pergi sembelih korban masing-masing. Jadi hari ni bolehlah kita terang panjang-panjang berkenaan dengan korban, insya-Allah dalam masa 1 jam ni. Allah SWT sebut dalam surah Al-Hajj. Ya, ada satu ayat yang Allah sebut dalam surah Al-Hajj. Bunyi dia, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. So dia ialah, dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadah menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pemurniaannya kepada mereka. Binatang-binatang ternak yang disembelih itu kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang tunduk taat. Jadi disebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah korban. Maka hari ini perbincangan adalah kepada orang yang mampu. Perbincangan hari ini bukan kepada orang yang tak mampu. Orang yang tak mampu, kita tak tak diwajibkan untuk korban. Sebab hukumnya hanyalah sunat muakkad. Sunat muakkad ni disebutkan adalah sunat yang dituntut. Cuma ditambah lagi oleh para ulama ialah sunat muakkad ni jika tidak dilakukan maka seolah-olah dikira tidak bersungguh-sungguh dalam agama. Seolah-olah tidak bersungguh-sungguh dalam agama. Dia sunat yang dituntut. Dia bukan sunat-sunat yang biasa. Dia adalah sunat-sunat yang dituntut. Maka kalau kita tinggalkan, seolah-olah kita tidak bersungguh dalam agama. Ini hanya untuk orang mampu lah. Orang yang ada lebihan duit, 800, 900 ringgit bahagian korban tu, ataupun kalau masuk bahagian kambing,
mahal 1,300, 1,400 seekor kambing. Jadi yang ada lebihan, yang ada kemampuan. Kalau tak ada kemampuan, tidaklah diwajibkan. Jadi hukumnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad. Apa maksud sunat muakkad? Sunat yang dituntut. Tapi bila ditinggalkan, dikira tidak bersungguh-sungguh dalam agama. Sunat muakkad. Baik. Tapi kalau mazhab Hanafi, dia jadi wajib. Mazhab Hanafi kat mana? Di Pakistan, negara Tantan tu banyak pakai mazhab Hanafi. Dia orang wajib. Dia orang akan korban tu besar-besaran. Sebab setiap orang wajib melakukan ibadah korban. Jadi sempat lagi tak nak daftar? Kalau belum daftar, sempat. Apa pula tak sempat? Banyak lagi biasanya waktu-waktu ni. Tahun ni dengar kata lembu banyak. Lembu banyak tahun ni. Dan mudah-mudahan dapatlah harga yang menarik lah. Kan? Tapi antara kesempurnaan melakukan ibadah korban adalah, ya, tadi kan saya sebut berkenaan dengan harga kan. Harga ni dah ada perbahasan juga. Apa perbahasan dia ialah ibadah korban kita tu tak sama semua orang. Kat mana yang tak sama? Tak sama daripada sudut timbangan daging. Maksudnya makin berat timbangan daging bahagian korban kita, makin dituntut untuk kita melakukan korban. Contoh kalau kita ada lembu, kita ada lembu yang berat dia 60 ke 70 kilo daging, dan satu lagi kita ada lembu yang 100 kilo daging. Seeloknya kita pilih lembu yang 100 kilo daging tu untuk dijadikan korban. Makin banyak daging, makin besar pahala korban kita. Jadi kalaulah kita berebut-rebut untuk buat yang murah, tak ada masalah, ibadah tu sah. Ibadah tu sah. Kita tak cakap pasal sah atau tak sah. Kita kata ibadah korban ni sah. Cukup umur dah boleh dah buat korban. Cuma untuk mengejar kesempurnaan, ada kemampuan. Ada kemampuan cari lembu yang berat daging dia. Lembu yang sadar. Berat daging dia, banyak daging dia. Maka bertambah-tambahlah pahala dalam kita melaksanakan ibadah korban tersebut. Kerana persyariatan korban itu datang dengan pengagihan daging. Jadi makin banyak daging dapat diagihkan, maka makin hebat pahala ibadah korban tersebut. Okey. Antara lain yang kita boleh sebutkan, tadi kita dah sebutkan berkenaan hukum. Kita sebutkan lagi berkenaan dengan bilakah yang kita dibolehkan untuk korban. Kita boleh korban pada 4 hari. Hari raya pertama, kan? Kemudian tambah lagi 3 hari. Hari Tashriq. Okey, hari raya pertama, kemudian tambah lagi 3 hari. Hari Tashriq. Apa maksud hari Tashriq? Hari Tashriq adalah hari mengeraskan daging. Itu maksud Tashriq. Tashriq adalah mengeraskan daging. Kan zaman Nabi tak ada peti. Tak ada peti macam kita. Peti kita boleh simpan daging kan. Jadi macam mana cara orang dulu-dulu simpan daging? Dia kena jemur daging, bagi daging keras. Baru boleh tahan lama. Bagi daging keras dan daging tu boleh tahan lama. Sebab itulah hari tersebut disebutkan hari Tashriq. Pada permulaan ibadah korban disyariatkan, Nabi tak bagi simpan daging. Nabi suruh agihkan semua. Sebab Nabi risau daging tak cukup. Tapi pada tahun-tahun yang berikutnya, Nabi benarkan untuk simpan daging kerana orang Islam dah makin ramai. Jadi daging pun makin banyak. Maka dibenarkan untuk menyimpan daging. Baiklah. Kalaulah kan kita kata tadi kan sunat muakkad bagi setiap orang untuk buat korban kan. Jadi kalau dalam satu rumah tu ada ramai orang. Kan dalam satu rumah tu ada ramai orang yang berkemampuan. Kan?
Kan contoh ada mak ayah, dalam rumah tu ada 7 orang anak. Contoh, 7 orang anak. Jadi, siapa yang digalakkan, disunat muakkadkan untuk melakukan ibadah korban? Jawapannya ialah yang menanggung nafkah tu. Okey. Ayah lah kan, ayah yang menanggung nafkah. Jadi dia ada lebihan, dia mampu. Jadi dia lah yang disunatkan untuk melakukan ibadah korban untuk satu keluarga dia. Tapi kalau orang lain yang ada duit nak buat juga dialu-alukan, juga dialu-alukan. Cuma kalaulah berlaku perbincangan siapa yang kena buat korban dalam keluarga, yang menanggung nafkah tu. Kalau dia menanggung nafkah dan dia mampu, maka cukuplah satu rumah, satu korban. Tapi berbeza dengan yang tidak ditanggung. Maksudnya kalau anak tu dah besar, tapi dia duduk serumah, dia dah ada kemampuan dia sendiri, maka tu tak kira ditanggung. Maka dia pun disunat muakkadkan untuk melakukan ibadah korban. Saya ulang balik, apa maksud sunat muakkad? Sunat muakkad ialah sunat yang dituntut, yang sangat dituntut. Jadi jika tidak melakukannya, maka dikira tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan agama. Ada disebutkan siapa yang tak melakukan korban ni, Rasulullah SAW larang untuk datang ke masjid. Subhanallah, betapa betapa hebatnya ataupun betapa seriusnya Nabi SAW menggalakkan ibadah korban, sampai kan Nabi boleh sebutkan siapa yang tak melakukan ibadah korban, maka jangan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki, dengar baik-baik. Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki ni macam mana? Makan cukup, pakai cukup, siap boleh tambah beli macam-macam, kan? Beli saham lah, beli tanah lah, beli emas lah, kan? Tetapi dia tidak melakukan ibadah korban. Orang yang mampu tadi tapi tak mampu melakukan ibadah korban, maka janganlah dia menghampiri tempat salat kami. Nabi sebutkan, maka janganlah menghampiri tempat salat kami. Seolah-olahnya macam Nabi kecewa lah siapa yang mampu tapi tak melakukan ibadah korban. Tapi jangan risau, bukan bermaksud kita keluar daripada Islam. Tak. Itu adalah berbentuk kita istilah bahasa at-takhwif, ancaman daripada Nabi. Siapa yang tak melakukan korban, maka dikira tidak bersungguh-sungguh. Sebab tu dalam mazhab Hanafi sampai wajib. Sebab mereka ambil faham yang Nabi bagi tahu ni seolah-olah wajib. Siapa yang mampu tu dia terus jadi wajib. Tapi tak, ulama kita mazhab Syafi'i hanya sekadar sunat muakkad. Jadi kita boleh fahamlah bahawasanya ibadah korban ni menjadi satu keutamaan kepada Nabi SAW, dan Nabi tak pernah tinggalkan pada setiap tahun. Hukumnya adalah sunat muakkad, sunat yang dituntut. Kalaulah kita tak buat, maka kita dikira sebagai tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan agama kita. Seperti mana salat berjemaah juga. Salat berjemaah juga sunat muakkad. Kalaulah kita tak buat salat berjemaah, maka seolah-olah kita tidak bersungguh-sungguh dalam agama kita. Kan? Okey. Apa lagi yang kita boleh bincang ialah berkenaan dengan bilakah waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah korban. Waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah korban ialah pada waktu duha. Sebab tu nama hari raya Aidil Adha pada waktu siang lah. Itu paling afdal. Jadi semakin lewat, semakin malam, makruh. Semakin kalau kita sembelih malam, makruh. Mazhab Syafi'i makruh. Okey. Jadi kalaulah kita faham, kita akan nak kejar, bila kita nak kejar kesempurnaan, maka kita akan minta
sembelihan kita tu dilakukan pada waktu duha. Sebab kita nak kejar kesempurnaan. Kita nak kejar apa yang Nabi SAW sebutkan dalam persyaratan ibadah korban. Ada juga disebutkan berkenaan dengan keampunan Allah bagi mereka yang melakukan ibadah korban. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada anak baginda Fatimah. Nabi bagi tahu Fatimah, "Wahai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah haiwan korbanmu. Sesungguhnya engkau akan diberikan keampunan bagi setiap dosa yang telah engkau lakukan pada titisan darah yang pertama menitis dari darah haiwan korbanmu itu. Dan ucapkanlah, baca, maksud suruh Fatimah baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana awwalul muslimin." Ini ayat inilah dalam baca doa iftitahan kan. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Tiada sekutu baginya, dan dengan yang demikian sahaja aku diperintahkan, dan aku adalah orang Islam yang awal yang berserah diri kepada Allah dan mematuhi perintahnya. Bila kita masuk korban, kita kena tengoklah korban kita tu. Kita tengok, dan masa kita tengok tu kita baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Takkan tak hafal lagi kan, baca dah dalam solat kan. Okay. Jadi apa kita nak baca bila kita tengok korban kita tu? Kita baca macam Nabi pesan kepada anak Nabi tadi, anak Nabi Fatimah. Kita tengok haiwan korban, baca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Okey. Jelas kat situ? Alhamdulillah. Maka kita bertambah-tambah faham berkenaan dengan ibadah korban. Ada jugalah kalau kita pernah dengar ada orang buat korban menggunakan ayam. Yang kita kata, mana ada ustaz orang korban guna ayam. Tapi ada disebutkan pendapat Abdullah ibn Abbas yang bagi orang yang tak mempunyai kemampuan boleh berkorban dengan ayam. Tapi bukanlah saya cerita tu untuk kita amal, tak, bukan. Saya nak bagi perkongsian saja, nak kongsi. Rupanya kalau ada orang buat tu, maksudnya dia pakai pendapat Abdullah bin Abbas ni, tapi kita tak pakai. Kita tak pakai. Dia pakai pendapat Abdullah bin Abbas. Adalah disebutkan yang ibadah korban tu buat dengan ayam. Kita jangan buat. Kita haiwan mana yang kita kata apa, digalakkan untuk buat korban. Haiwan mana yang digalakkan untuk buat korban? Kalau dari sudut susunan dia, nombor satu yang paling utama. Unta. Kalau boleh korban dengan unta lah nombor satu sekali. Kalau boleh korban dengan unta lah yang paling nombor satu sekali pahala kalau kita buat korban. Barulah kita pergi kepada lembu atau kerbau. Tempat kita banyak lembu kerbau lah. Lembu atau kerbau. Nombor 3 baru kambing. Baru kambing. Tapi kalau kita buat korban, ada dua orang yang buat korban. Kita ambil beza, ada dua orang yang buat korban. Orang yang pertama buat korban satu ekor lembu. Seekor lembu. Dia buat seekor lembu. Orang yang kedua dia buat 7 ekor kambing. Mana yang lebih baik? Seekor lembu ke 7 ekor kambing? Jawapannya adalah 7 ekor kambing. Itu orang kaya lah tu. 7 ekor kambing bersamaan berapa? 10,000 lah. 10,000 korban dia. Tapi dah kita sebutkan tadi kan, korban tu kan syariat dia tu pada banyaknya daging tu kan. Kalau lembu yang kita beli tu murah-murah, betul lah murah. Dah jadi ni kan, dah jadi mainan kan dalam masyarakat kita. Korban berapa? 800 setengah. Mahal. Korban berapa?
550, macam mana dapat, kat mana dapat kan. Lepas tu bila kita tengok lembu tu, alah kecil, betul-betul baru cukup umur. Dah ambil buat korban, kecil, daging pun sikit, memanglah murah. Sah ibadah korban tu. Tapi apa yang dikejar tu tak sempurna lah. Sebab itulah kalau orang yang mengaji, dia faham, dia mampu, dia tak tengok dah harga, dia tengok lembu tu, berapa besar lembu tu, berapa berat lembu tu. Dia tengok, dia dapat anggaran 100 kilo daging, 150 kilo daging. Okey, berapa harga? Tengok-tengok, kena satu bahagian 1,000. Tak apa, jalan. Sebab apa? Daging dia banyak. Gitulah. Kan? Macam mana kita buat ibadah. Kita pilih-pilih lah. Sama lah macam kita solat kan. Solat 5 minit dengan solat 20 minit. Bukan solat tu maksud saya. Minta maaf. Takut salah faham. Solat tu sekejap je lah. Kenapa boleh jadi 20 minit tu? Sebab lepas solat tu ada zikir lagi. Ada tahlil lagi. Ada baca Quran lagi. Ada doa lagi. Kan? Beza dengan orang yang solat, lepas solat bagi salam, terus balik. Tak samalah. Ganjaran dia tak samalah. Tapi ibadah kedua-duanya sah salat. Salatnya kedua-duanya sah. Cuma berbezalah. Yang orang ni buat gemuk pahala dia. Yang orang ni buat pahala kuh kering. Cukup sekadar melepaskan ibadah sahaja. Macam itulah. Yang boleh kita faham. Jadi apa lagi yang kita boleh bincang berkenaan dengan korban ni ialah berkenaan dengan disebutkan orang yang dah niat korban kan, orang yang dah niat korban dia kena tak boleh potong kuku kan. Dia tak boleh potong kuku, dia tak boleh potong rambut. Disebutkan yang kita tak boleh potong kuku dan potong rambut bila kita dah niat korban bermula 1 Zulhijjah. Maka apakah hukum sebenarnya? Sunat ke haram ke untuk kita haram ke kita buat gunting rambut dengan potong kuku tu? Jawapannya adalah hanyalah sunat. Masya-Allah, sunat lagi. Makruh sahaja. Jadi kalaulah kita potong kuku dan potong rambut dalam tempoh daripada awal bulan Zulhijjah tu sampailah korban kita selesai, itu tidaklah menjadi haram, tidaklah menjadi masalah. Okay. Jumpa pula jadual tu sekejap kan. Okey, ada dah. Sunat dan makruh bagi seseorang yang mahu melakukan ibadah korban untuk mencukur bulu badannya dan memotong kuku. Okey, dia tak jadilah haram. Kalau kita buat pun tak adalah kita haram, ibadah korban kita batal ke apa ke, tak. Ibadah korban kita sah. Cuma kuku dan rambut tersebut adalah saksi sahaja untuk kita melakukan ibadah korban tu. Okey. Apa lagi yang kita nak bincang pasal korban ni? Ada yang bila kita boleh bincang lagi ialah berkenaan dengan pembahagian daging. Ada sebutkan wajib yang bahagian daging yang wajib dibahagikan ialah disebutkan yang wajib dibahagikan ialah sedekah yang wajib daripada daging kita tu kan, bila kita masuk korban itu pun tertanya-tanya berapa yang wajib kita sedekah kepada fakir miskin. Disebutkan yang wajib kita sedekahkan kepada fakir miskin adalah sekitar 2 ke 3 kilo. 2 ke 3 kilo wajib. Yang tu kena selesai dulu. Yang tu kena bahagi dulu. Tapi kalau ikutkan biasanya kita buat 1/3 kan. 1/3 untuk kita punya
1/3 bagi para fakir miskin, 1/3 bagi untuk hadiah. Tak kira lah hadiah ni untuk masak ke, untuk daging mentah ke, tapi yang penting kena selesai dulu um, apa nama ni, 2 kilo ataupun 3 kilo bahagian fakir miskin. Okey, disebutkan sebenarnya ialah istilah dia 2 uqiyah. 2 uqiyah. 2 uqiyah itulah yang nilai dia lebih kurang 2 ke 3 kilo daging. Tak memadai jika hanya disedekahkan apa kurang daripada itu, tak memadai. Dia kena lebih 2 ke 3 kilo dulu. Selesai yang tu dulu, barulah kita boleh bagi hadiah kat orang lain. Kan? Kalau kita ambil semua, tak sedekah langsung, tak memadai. Tak memadai. Kita kena keluarkan juga sedekah sekitar 2 ke 3 kilogram. Kalau kita nak bagi dekat orang kaya, boleh tak? Boleh. Tapi dia dimasuk dalam bahagian 1/3 yang terakhir, yang hadiah. Okey, boleh, tak ada masalah. Apa lagi? Daging korban. Korban biasanya tadi yang ada yang tanya korban luar negara kan? Korban luar negara boleh, tak ada masalah. Sah. Cuma bimbang kena tipu je lah. Itu je lah. Bimbang pihak yang kita lantik tu penipu. Sebab kita tak boleh tengok ibadah korban dia. Kalaulah dia boleh bagi bukti video. Masa dia korban tu, dia sebut nama kita. Masa dia korban tu, dia sembelih tu, masa dia sembelih tu, dia sebut nama yang masuk korban tu. Tu bolehlah bukti yang kita boleh percayalah. Tapi kalau setakat ambil gambar yang sama tu dia boleh guna untuk 100 orang, 200 orang. Ramai penipu sekarang. Penipu ibadah korban, penipu badal haji, penipu apa nama ibadah haji pun kan, visa furada lah kata, visa mujamalah lah kata, bayar 60,000, 70,000, tengok kena tipu kan. Banyak penipu sekarang. Jadi kalau kata tanya saya, sah tak apa nama ni kita sah tak untuk kita korban di luar negara? Sah. Cuma kena pastikan kita tak ditipu lah. Pastikan kita percayalah. Kalau lah kita apa nama ni kena tipu, kita kena tipu hidup-hidup lah. Kita ingatkan kita dah dapat pahala tu, tapi sebenarnya kita termasuk dalam orang-orang yang ditipu. Ada satu perkara yang menarik saya nak kongsikan berkenaan dengan bahagian korban ni. Kalau kita kata ada 7 bahagian lembu kan, 7 bahagian lembu. Kalaulah ada satu bahagian tu ada orang yang tak korban, boleh tak boleh? Dan ada satu bahagian yang orang tak korban. Maksudnya 6 je bahagian korban. 6 bahagian korban, satu lagi tu bahagian orang nak beli. Orang nak beli daging tu. Dia tak korban pun sebab dia bukan Islam. Dia non-Muslim. Dia beli untuk dia niaga ke, dia nak satu bahagian. Boleh tak boleh? Jawapannya adalah boleh. Kan? Jawapannya adalah boleh. Itu yang menarik yang nak kongsikan tu. Yang tak bolehnya ialah kalau jadi 8 bahagian. Yang tu tak boleh. Sebab paling maksimum ada 7 bahagian sahaja. Kalau seekor lembu tu buat sampai 8 bahagian, dah tak boleh dah. Dah tak sah dah. Baik. Dah sembang pasal korban ni. Saya bukanlah apa nama ni boleh bagi hukum. Cuma saya boleh cerita je berkenaan dengan ibadah korban. Berkenaan halal haram apa semua tu nanti tanyalah ustaz-ustaz yang bahagian fiqh. Yang mana saya boleh ceritakan kat sini, saya boleh kongsikan. Saya boleh kongsikan lagi adalah berkenaan dengan istilah bahasa Arab. Kita biasa dengar Yaumun Nahar. Yaumun Nahar. Apa Yaumun Nahar? Kan hari Nahar. Hari Nahar tu ialah hari sembelih unta. Hari sembelih unta. Nahar ni adalah sembelih unta. Jadi kalau hari yang ke-11 tu, hari kedua tu kan, tu dipanggil hari Nahar. Minta maaf. Hari raya, ya betul lah, hari raya kedua. Hari raya kedua, subhanallah.
Hari raya pertama, minta maaf saya terkeliru. Hari raya pertama, uh, hari hari Arafah, hari kita puasa. Ya betul, sehari sebelum raya. Hari raya itu dipanggil hari uh, Haji Akbar. Kenapa dipanggil Haji Akbar? Sebabnya di situ hari itu ada buat tawaf haji, ada buat sembelih korban, ada buat tahallul, ada buat melontar. Ada 4 ibadah itu besar. Kalau siapa pergi haji dia tahulah. Lepas pada Arafah tu kan, malam tu kena tidur kat Muzdalifah. Esok tu kena bangun, kena pergi melontar. Lepas melontar, bolehlah nak buat apa nama ni, tawaf haji ke, nak buat korban, nak tahallul, boleh, tak ada masalah. Jadi hari itu dipanggil hari Nahar, Yaumun Nahri. Ataupun kalau istilahnya orang kita panggil Haji Akbar tu kan haji yang jatuh pada hari Arafah, yang jatuh pada hari Jumaat kan. Orang kita panggil Haji Akbar macam tu kan. Tapi yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali, Haji Akbar ialah haji hari haji tu, hari 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 raya, hari raya tu lah, hari raya haji tu, hari jemaah haji pergi melontar tu, itulah Haji Akbar. Baiklah. Okey, kalau kambing kalau kambing kita nak buat korban, kambing mana yang paling terbaik ialah kambing biri-biri. Kambing biri-biri. Sebab kita susah nak cari kambing biri-biri kan. Kambing biri-biri tu apa nama, daging dia lagi banyak. Sebab tu kalau kambing warna coklat tu dibandingkan dengan kambing biri-biri, kambing biri-biri uh, lebih berhak untuk dilakukan korban berbanding kambing yang kampung, kambing yang biasa. Sebab kambing apa nama ni, biri-biri lebih banyak daging. Apa pula berkenaan dengan buat korban bagi orang yang telah mati? Oh, ni seronok juga sembang pasal buat korban bagi orang yang telah mati ni. Boleh tak boleh? Jawapannya boleh dan tak boleh. Okey. Boleh tu bila? Boleh tu apabila dia tinggalkan wasiat. Dia tinggalkan wasiat. Contoh dia tahu yang dia ada duit kan. Dia ada duit daripada perniagaan. Contoh dia ada syarikat. Jadi syarikat dia tu sentiasa melakukan untung. Jadi wasiat dia ialah selepas dia mati, kena buat korban atas nama dia selagi mana syarikat tu ada untung. Macam tu. Jadi bolehlah buat. Tu wasiat dia. Tapi sebab apa orang ada jenis orang macam tu? Sebab masa dia hidup dia lazimkan diri dia buat korban setiap tahun. Jadi waktu dia mati pun dia nak korban juga. Cara dia hanyalah dengan wasiat. Kalau tak ada wasiat tak boleh. Tak boleh kalau kita kata nak daftar korban untuk arwah ayah. Tapi arwah ayah tak ada wasiat pun. Tak boleh. Tak boleh. Sebab ibadah korban ni macam zakat fitrah. Dia kena ada niat. Dia kena ada, kalau orang lain nak buat untuk dia pun dia kena bagi izin. Contoh kalau kita nak buat korban untuk isteri. Duit kita tapi kita nak buat untuk isteri. Duit kita. Kita kena minta izin dia. Boleh tak kalau saya buat korban untuk awak, tapi duit saya lah, tapi awak punya nama lah. Dia kena minta izin sebab dia adalah ibadah yang setiap orang, bukannya ibadah umum. Kena minta izin kepada pemilik. Contoh satu lagi situasi, kalau syarikat nak buat korban contoh syarikat nak buat korban, banyak sangat duit kan nak buat korban. Pakai nama syarikat tak boleh. Dia kena pakai nama orang. Nak buat korban tu kena pakai nama orang. Kena pakai juga nama orang. Pakailah nama bos tu. Jadi yang kita boleh sebutkan lagi, tadi ada yang tanya kan, kalau daging korban tu diberikan kepada bukan Islam. Pandangan dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, tak boleh berikan kepada non-Muslim kerana ia satu bentuk ibadah khusus untuk orang Muslim. Mana nak dapat pandangan ni, mana nak tengok, ada JAKIM ada keluarkan buku garis panduan pelaksanaan ibadah korban. Jadi JAKIM bagi tahu tak boleh kalau kita
apa nama ni, berikan daging korban tu kepada non-Muslim. Okey. Baiklah. Apa lagi Apa lagi? Okey. Ada lagi satu yang boleh kongsikan. Kalau kita korban tu adalah nazar. Contoh, korban nazar ni macam mana? Biasa mak-mak lah nazar kalau anak berjaya, nazar sesuatu. Contoh, anak nak exam kan. Anak nak exam, kalau anak berjaya, mak nak puasa 10 hari contoh. Tu nazar, wajib buat lah. Tapi kalau korban ni macam mana? Sama jugalah. Kalau contoh kalau anak berjaya ke apa, dapat sesuatu, jadi nak nazar, nak korban, wajib buat. Bila dah wajib buat tu, dia tak boleh ambil daging dia. Dia tak boleh makan daging dia, daging korban tu. Sebab korban tu dah jadi korban wajib. Bila korban wajib, tak boleh, dia tak boleh makan daging tu. Dia kena bagi semua. Kalau korban yang bukan wajib, yang bukan nazar, boleh dia makan 1/3. Wasulus kasir. Nabi sebut, dan 1/3 tu dah banyak lah. Kalau kita ambil 1/3 tu dah banyak dah sebenarnya. Nabi kata, lebih 1/3 tak boleh. 1/3 boleh ambil. Untuk kambing tadi yang tanya, kambing satu orang. Kambing satu orang je. Kambing satu orang sahaja. Lembu boleh share 7 orang. 8 tak boleh. 8, 9 tak boleh. Satu lagi, kalau bertembung, akikah ataupun korban, mana nak buat dulu? Korban ke akikah? Dilema, pening. Ada duit, tapi duit ni boleh buat salah satu je. Boleh buat sama ada akikah ke, boleh buat sama ada korban. Sebab baru dapat anak juga. Contoh dapat anak perempuan, kena buat seekor kambing. Jadi pening, nak buat akikah ke nak buat korban? Nak buat akikah ke nak buat korban? Jadi jawapannya ialah yang afdal adalah buat korban. Sebab korban ialah ibadah yang bertempoh. Dalam waktu tu je boleh buat korban. Jadi luar waktu tu tak boleh buat korban. Akikah boleh buat luar waktu tu. Cuma panjang lagi lah. Kalau kata duit tu kalau sekali buat habis kan, habis. Jadi bolehlah buat akikah, tak ada masalah. Tadi cuma tanya afdal je. Mana afdal kalau bertembung? Akikah ke korban? Akikah ke korban? Korban adalah lebih afdal. Okey. Ada soalan Ada soalan. Okey, saya baca sekejap. Ada akad tak dengan tukang sembelih? Sebaiknya ada. Yang ni banyak yang terlepas pandang sebabkan jahil, tak ada ilmu. Jadi sepatutnya kita kenal siapa tukang sembelih. Kalau kita tak sembelih sendirilah. Kita beli, kita masuk bahagian, kita beli, tapi kita tak kenal siapa tukang sembelih kita. Kita tak bagi tahu dia pun. Wakil kepada tuan untuk sembelih lembu saya, untuk sembelih bahagian saya. Sebenarnya tak boleh. Jadi sekurang-kurangnya kita kena kenal siapa tukang sembelih kita tu. Kita bagi tahu dia, tolong sembelih lembu saya ya. Buatnya dia minta upah macam mana? Buatnya dia minta upah, kenalah bagi upah. Sebab tu kerja dia. Kalau dia minta upah, dia kata okey 7 ekor ni semua dah wakilkan saya untuk sembelih. Jadi 7 ekor, minta maaf 7 bahagian. Seekor lah, 7 bahagian ni seekor lembu ni semua dah wakilkan saya untuk sembelih. Jadi saya nak minta upah 150. 150 tu kena bahagilah 7 orang tu. Nak bagi upah kat dia. Tak ada masalah. Dia tak berdosa kalau dia minta upah. Sebab tu kerja dia. Cuma biasanya orang kita tak minta upah. Itulah orang kita baik orang kita tak minta upah biasanya. Orang masjid biasa kan, orang masjid dia buat ikhlas je lillahi ta'ala. Jadi kalau dia minta upah kena bagi. Kalau dia minta upah kena bagi. Kalau dia tak minta upah rezeki kita. Kita boleh jimatlah bahagian upah penyembelih. Sebab dia tak boleh ambil daging. Dia tak boleh ambil daging jadi upah. Kalau kita bagi daging sebagai upah, tak boleh, haram hukum dia. Kalau dia ambil daging tu sebab dia tu macam orang lain. Orang lain ambil daging, dia pun ambil daging, itu tak ada masalah. Tapi
Masalahnya kalau daging tu dijadikan hadiah, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tapi kalau dia ambil daging tu sebab dia ada kat situ macam orang lain, yang tu boleh kan. Okey, ada lagi kalau waktu kecil belum akikah, mana lebih baik, korban atau akikah? Okey, akikah ni kalau sebelum baligh, mak ayah lah kena buat akikah untuk dia. Tapi kalau tak mampu, mak ayah tak mampu, dan orang apa ni, sampai dia besar, dia pun dah mampu, dah ada duit sendiri, dia boleh buat akikah untuk diri dia sendiri. Dia boleh buat untuk diri dia sendiri. Tapi kalau tak buat pun tak ada dosa apa-apa. Tak buat pun tak ada dosa apa-apa. Dia adalah salah satu bentuk ibadah. Akikah tu adalah salah satu bentuk ibadah. Kalau tak buat tak ada masalah. Cuma ada disebutkan akikah ni ialah berkenaan dengan apa ni, cagaran, cagaran kita, cagaran anak tu dengan uh, okey, daripada hadis Salman bin Amir Ad-Dabbi. Nabi SAW berkata, bersama kanak-kanak itu adalah dituntut melakukan akikah. Maka lakukan akikah untuknya untuk buangkan kekotoran dari tubuh badannya. Itulah sebenarnya hikmah melakukan akikah. Sebab dia kata anak-anak yang lahir ni dia ada cagaran. Apa cagaran tu? Cagaran tu ialah anak tersebut hanya akan besar dalam keadaan baik jika buat akikah untuk dia. Yalah, tapi itu hanya sekadar kita kata tak adalah menunjukkan apa-apa ancaman. Itu sekadar kenapa kena buat akikah. Yang penting kita faham akikah tu kena buat tanda kesyukuran kepada Allah SWT yang kita diberikan anak, digunakan anak oleh Allah SWT. Okey, lagi, adakah simboliknya 7 ekor kambing equivalent atau lebih daripada seekor unta? Tadi saya jawab 7 ekor kambing tu adalah lebih baik daripada seekor unta. Nombor 1 sekali. 7 ekor kambing ni paling terbaik. Ni nombor 1 sekali sebab dia paling banyak tumpah darah. 7 ekor kambing nombor 1. Kemudian Ustaz, korban online murah dan tak tahu siapa sembelih, tak lihat lembu yang disembelih tapi ada akad. Yalah, betul lah. Sebab apa ada akad? Sebab orang yang buat tu dia tahu, dia mengaji kan. Jadi dia buatlah akad. Cuma apa nama ni, sebab macam yang saya cakap tadi tu, sah korban online ni, korban luar negara sah. Cuma risau-risaunya kita ditipu, itu je lah. Kalau kita ada bukti yang betul, tak ada masalah, tak ada masalah. Cuma jangan sampai tak ada korban langsung dekat tempat kita. Tak ada korban langsung dekat tempat kita, yang tu tak boleh. Okey, sekarang ni tak apa, korban tempat kita pun ada, nak buat tempat luar negara pun tak apa, tak ada masalah. Yang afdal seumur hidup kita kena berapa kali buat korban Ustaz? Setiap tahun lah, setiap tahun kena buat. Ada duit, boleh lah. Kalau tak ada duit, dikecualikan lah. Okey, baik. Itu sahajalah. Waktu dah lebih, minta maaf moderator. Banyak pula soalan apa nama ni daripada jemaah sekalian. Jadi saya serahkan kembalilah kepada pengacara majlis. Okey, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan saya daripada soalan daripada saya Ustaz, ada yang saya terbaca mengatakan boleh ke korban ni kita bayar asuransi? Boleh, tak ada masalah. Bayar asuransi? Bayar asuransi boleh, tak ada masalah. Sama macam haji, sama macam umrah boleh. Tapi sebaik-baiknya ialah apa nama ni, ada cagaran. Bayar ansur ada cagaran. Apa contoh macam cagar apa emas ke, itu lebih baiklah. Tapi bayar asuransi boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan kita Cuma bayar asuransi tu kena ada buktilah. Sebab kalau dia mati, nanti waris boleh sambung bayar. sambung bayar. Macam Itu tu. dikira Okey, wasiat baik. lah tu. Itu dikira wasiat lah tu. Wasiat ya. Ya. Okey, Kalau dia tapi mati, lebih dikira wasiat lah. okey, baik.
Dan alhamdulillah, jazakallah khairan fadil Ustaz Muhammad Fitri atas perkongsian ilmunya berkenaan dengan ibadah korban. Semoga penjelasan yang diberi ini memberi manfaat dan kefahaman bagi kita semua, dan semoga Allah kurniakan juga keberkatan rezeki bagi kita kepada yang menyumbang demi kesinambungan majlis ilmu ini. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima kasih poinnya. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Kak Nur.